Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ustazah Ira. InsyaAllah pada hari ini Ustazah akan sambung tajuk sirah, iaitu meneladani sifat tabligh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harap adik-adik bersedia untuk belajar. Ya adik-adik, tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para rasul. Para rasul akan menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah kepada umat mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu gigih berdakwah walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin. Sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita daripada hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Riwayat Al-Bukhari, yang bermaksud sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Berikut Ustazah akan jelaskan keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelajaran ini, Ustazah akan jelaskan bagaimana Nabi berdakwah secara rahsia, apakah peristiwa di Bukit Safa, peristiwa di Taif, dan dakwah baginda dengan penulisan. Ya adik-adik, apabila Allah telah menurunkan wahyu supaya Nabi Muhammad berdakwah secara rahsia, maka baginda berdakwah kepada orang yang paling rapat dengan baginda, iaitu isterinya Khadijah binti Khuwailid, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harisah. Ketika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam, terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh baginda. Contohnya, Abu Talib yang tidak menerima dakwah Nabi Muhammad. Namun, Nabi bertindak sebagai seorang pemimpin yang amanah dan tidak pernah berputus asa dalam menyampaikan ajaran Islam. Seterusnya, Ustazah akan ceritakan dakwah Rasulullah di Bukit Safa. Nabi telah naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah. Namun, kaum musyrikin merasa marah, menghina dan mencaci serta memulau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Lahab yang selalu menyakiti Nabi. Namun, Nabi bertindak sabar dan merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Setelah mendapat tentangan di Mekah, Rasulullah telah berhijrah ke Taif untuk berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Namun, ajaran Islam ditolak di sana. Baginda telah diejek, dihina dan dilontar dengan batu sehingga tercedera dan berdarah. Walau bagaimanapun, ianya tidak melemahkan semangat Rasulullah. Malah, ia semakin cekal untuk berdakwah dan baginda tidak pernah membalas dengan kekerasan. Rasulullah juga pernah berdakwah melalui penulisan. Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan juga pemimpin seperti Raja Rom, Habsyah, Farsi dan juga Mesir. Namun sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam dan ada yang mengancam untuk memerangi umat Islam. Tugas dakwah Rasulullah diteruskan dan akhirnya baginda mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah. Di Madinah, dakwah Rasulullah mendapat sambutan yang sangat baik. Ya adik-adik, begitulah tugas Rasulullah dalam menyampaikan ajaran Islam. Apakah kepentingan Nabi bersifat tabligh? Yang pertama, ajaran Islam tersebar luas. Yang kedua, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Dan yang keempat, amalan jahiliah seperti menelik nasib dihapuskan. Baiklah, sila jawab soalan berikut.
Berdasarkan kisah keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad, tulis ciri-ciri pendakwah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Ustazah harap adik-adik dapat menjawab soalan tadi dengan baik. Semoga dengan kisah ini dapat memberikan pengajaran yang sangat berguna untuk kita semua. Dan Ustazah harap adik-adik faham bagaimana kesusahan dan juga kepayahan Rasulullah dalam menyampaikan ajaran Islam. Sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.